Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat berpuasa kepada yang menjalani ibadah puasa 2022. Diam tak diam, tahun lepasnya raya pun masih lagi teringat yang macam mana cara kita beraya kan. Tahu-tahu bulan ni dah masuk bulan puasa. Bulan depan dah raya. Istimewa bulan puasa. Khamis ni aku nak cerita kat korang perbezaan antara hantu-hantu di Indonesia dan juga Malaysia. Apa perbezaan? Apa persamaan? Yelah, alang-alang bulan puasa ni kan hantu-hantu kena ikat. So beranilah sikit nak cerita. Sementara korang tunggu nak berbuka puasa ni, jom kita layan dulu perbezaan antara hantu Indonesia dengan hantu Malaysia. Kita mulakan dulu dengan hantu segala hantu. Yang sangat popular, kalau sebut je confirm orang kenal. Pontianak atau kuntilanak. Dekat Malaysia kita panggil Pontianak. Dekat Indonesia, diorang panggil kuntilanak. Penampakan sosok ni adalah seorang wanita berambut hitam panjang dan berbaju dress putih. Kadang-kadang muncul dengan muka seram, kadang-kadang muncul dengan muka yang baik-baik. Ikut nasib lah. So sama, kuntilanak pun sama, Pontianak pun sama. Pontianak atau kuntilanak ni dikatakan mati semasa mengandung, sebelum dia melahirkan. Terutamanya yang kena bunuh. Kata diorang lah, kata orang-orang dululah. Dan Pontianak dan kuntilanak ni selalu kacau budak-budak, anak-anak kecil ataupun bayi. Sebabnya dia kan mati sebelum dia sempat melahirkan, masa dia tengah mengandung. Konon kata sebab dia tak sempat nak tengok anak dia, dia kacau semua budak-budak yang dia jumpa. Pantang larang atau macam mana, bukan pantang larang, dia macam syarat. Nak kata syarat bukan juga, kira pantang larang lah. Untuk ibu-ibu yang baru melahirkan zaman-zaman dulu ni, kena letak gunting dekat sebelah katil, dekat tepi diorang. Tempat sama ada tempat ibu tu tidur ataupun tempat anak tu tidur. Sebabnya konon katanya kalau Pontianak atau kuntilanak ni datang nak mengacau, dia tengok ada gunting, tak jadi. Mungkin juga sebab penat-penat bela rambut memanjang, tiba-tiba nampak gunting, kena gunting pula rambut, tak pasal-pasal, jadi Pontianak botak. Hantu raya atau genderowo. Sosok berbadan besar, tinggi, berbulu hitam yang bulu dia tu kasar-kasar. Sama ni, dua-dua jenis ni sama. Hantu raya, genderowo sama. Hantu raya ni selalunya dibela orang, pelihara orang. Ni bukan macam bela kucing, bela anjing, comel-comel tu, tak tahu. Hantu raya atau genderowo ni dipelihara untuk jaga ladang, untuk jaga kebun. Yelah, sebab orang-orang dulu kan ada ladang, ada kebun. Tapi aku tak cakap semua orang dulu ni bela tau. Sesetengahnya. Fungsi dua-dua ni samalah. Hantu raya yang dipanggil dekat Malaysia, genderowo yang dipanggil dekat Indonesia. So fungsi dia tu untuk menjaga tempat yang besar. Macam aku cakap tadi lah, terutamanya kebun, ladang. Andai katalah ada orang nampak ke kan, yang ada sixth sense ni boleh nampak genderowo atau hantu raya ni ada dekat satu tempat yang moden, contohnya apartmen, bangunan shopping mall ke apa, perumahan. Maksudnya dia dah ada kat situ sebelum tempat tu jadi macam tu lagi. Maksudnya sebelum semasa tempat tu hutan lagi, dia dah ada kat situ menjaga kawasan tu. Nampak? Lama betul tu. Toyol atau tuyul. Kalau dekat Malaysia, kita akan panggil toyol dengan sebutan dia O-T-O-Y-O-L. Toyol. Di Indonesia, dipanggil tuyul. Sebutan dia U-T-U-Y-U-L. Tuyul. Bentuknya sama, penampakannya sama. Macam bayi kecil, baby kecil. Saiz dia lagi kecil daripada baby manusia yang biasanya. Tapi pergerakan dia laju. Muka garang, gigi bertaring. Berlari, laju berlari. Mengikut kepercayaan orang Malaysia, toyol tu badan dia warna hijau. Di Indonesia pula, toyol tu badan dia warna putih. Putih yang putih pucat. Tapi itulah, mana yang betul aku tak tahu sebab tak pernah nampak. Dan tak nak pun nampak. Toyol ni pun sama macam hantu raya tadi. Dibela untuk tujuan mendapatkan duit. Toyol ni selalunya akan diarahkan oleh tuan dia untuk mencuri dekat kawasan kampung dia ataupun kawasan kampung ke, ikutlah kawasan perumahan dia tu. Dah curi-curi duit, dia bagilah dekat tuan dia. Katanya sebab dia ni kecil, macam lagi kecil daripada baby. Yang itu yang menyebabkan dia senang nak menyelinap masuk rumah orang. Dulu, andai katalah ada seorang orang kampung ni yang biasa-biasa je ataupun miskin mungkin, tiba-tiba kaya yang kaya betul dia. Confirm kena tuduh bela toyol. Sekarang ni dah tak boleh tuduh macam tu lah.
Mungkin juga dia tu untung Bitcoin ataupun ikut nasihat di DNK menang saham tu. Konon katanya kalau kita nak tangkap toyol ni, kita kena tabur kacang hijau dekat dalam bilik, dekat sebelah peti besi ke tempat duit kan. Tabur kat situ. Sebab apa, nanti toyol tu datang nak curi, dia main kacang hijau tu, nanti dia leka. Masa tu boleh tangkap. Zaman sekarang lagi senang. Kau play je Cocomelon ke Baby Shark ke dekat TV, nanti dia leka lah tu. Hantu jenis ni yang kita selalu dengar kalau mak-mak atau nenek-nenek kita suruh balik cepat main petang-petang tu. Orang Malaysia panggil hantu kopek. Orang Indonesia panggil wewe gombel. Sosok atau penampakan nenek-nenek dengan muka seram dan mempunyai payudara dia sangat besar. Ada yang besar, ada yang panjang. Ikut rezeki lah korang jumpa yang mana. Kalau kata main petang-petang tu sampai tak reti nak balik, dah senja, dah maghrib pun tak balik-balik, tu masa itulah hantu kopek wewe gombel ni akan keluar menculik budak-budak yang main tu. Dan ada juga yang cakap jangan main sorok-sorok, nanti kena sorok dengan hantu kopek tu. Kat mana dia sorok? Itu fikir-fikirlah sendiri. Ada satu cerita pengalaman orang yang pernah kena sorok dengan hantu kopek atau wewe gombel ni. Masa tu dia kecil lagi ya. Sekarang ni dia dah besar lah. Masa dia kena sorok tu, dia diambil oleh nenek tu dan dibaringkan atas riba. Dia baring je atas riba tu. Sepanjang dia kena colek tu, dia baring je atas riba. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia macam keras. Dia macam tak boleh buat apa-apa. Keras je dekat riba nenek tu. Dia dengar orang panggil nama dia. Dia nampak orang tengah cari dia. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia hanya terkaku kat situ. Dia rasa dia kena sorok dengan hantu kopek wewe gombel tu. Rasanya sekejap je. Padahal rupanya dia dah 2-3 hari hilang. Orang minyak atau kolor hijau. Dekat Malaysia dipanggil orang minyak. Dekat Indonesia dipanggil kolor hijau. Kalau orang minyak, badan dia hitam, penuh dengan minyak. Dia hanya pakai seluar dalam warna hitam. Tu je. Kira separuh bogel lah. Kalau dekat Indonesia pula, badan dia warna hijau. Hanya pakai seluar dalam warna hijau. Nampak? Hantu pun ada OOTD weh. Yang orang minyak ni, susah nak ditangkap. Sebab katanya, dia kan badan dia berminyak. Licin. Senang terlepas. Orang minyak atau kolor hijau ni adalah seorang lelaki yang menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan ketampanan, kekuatan dan kemachoan supaya digilai ramai wanita. Syarat untuk mendapatkan semua tu adalah memperkosa sejumlah wanita. Tak kisahlah dekat kampung dia ke atau kampung sebelah ke, janji kena dapatkan sejumlah wanita tu untuk diperkosa. Ikut package jumlah dia tu. Kadang-kadang 9, ada yang 69, ada yang 99. Ikut package lah. Kalau nak handsome kau tahap ni, kena berapa orang. Handsome kau tahap ni, kena berapa orang. Macam tu. Mungkin lagi banyak, lagilah handsome. Dalam banyak-banyak jenis hantu, hantu ni aku paling malas nak cerita. Dan aku akui aku paling takut dengan hantu ni. Tapi kenalah juga letak dalam list ni. Sebab apa? Ini pun hantu yang hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Pocong. Ada juga sebutan lain, panggilan lain untuk hantu ni adalah hantu bungkus. Tapi tak popular sangat sebutan tu atau panggilan tu. Sebab bunyi dia tak seram, bunyi dia kelakar. Penampakan sosok pocong ni adalah mayat yang diikat dengan kain kafan. Dia akan berdiri, ada yang kata meloncat-loncat. Menurut legenda urban yang tersebar, pocong ni akan keluar kacau orang kampung. Dia bukanlah kacau, dia minta tolong sebenarnya dekat orang kampung. Bang, tolong buka tali kafan saya ni bang. Nah kau. Pocong tu akan minta tolong untuk bukakan tali ikatan kafan dia tu dekat orang kampung yang sesiapa je dia jumpa. Cerita legenda tu sama. Dekat Indonesia sama, dekat Malaysia pun sama. Okay, cara kerja pocong ni macam tu lah. Aku adalah kenal beberapa orang, kawan-kawan aku yang ada deria keenam, ada sixth sense. Okay, macam kalau orang Indonesia panggil anak-anak indigo. Diorang sendiri akui, diorang dah nampak macam-macam jenis makhluk. Makhluk ni yang diorang paling malas nak jumpa. Paling diorang tak suka. Muka dia ada kalanya hitam, kadang-kadang putih melepak, mata dia akan besar lepas tu merah. Dan kawan-kawan aku ni cerita kehadiran makhluk ni akan bagi satu energi yang sangat tak best. Macam energi amarah macam tu. Macam energi yang marah-marah sangat-sangat. Tak best lah energi dia, negatif habis. Kawan-kawan sixth sense aku ni cerita yang sebenarnya pocong ni digunakan untuk menghantar sesuatu kat orang tau.
kira macam benda-benda jahat lah. Dia akan gunakan sosok pocong ni. Sama ada hantar santau ataupun santet. Inilah medium yang dia orang gunakan. Sebab itulah energi yang dia bagi sangat-sangat negatif. Sangat-sangat jahat. Kalau hantu yang pertama tadi ni adalah hantu segala hantu, hantu yang sangat popular. Yang terakhir ni pula adalah hantu yang lagi popular. Bukan hanya sekadar di Malaysia dan Indonesia. Satu Asia Tenggara, weh. Kiranya kalau ada perjumpaan hantu-hantu seluruh dunia, Asia Tenggara ni boleh diwakili dengan hantu ni, jadi maskot dia. Penanggal, orang Malaysia panggil. Kuyang, orang Indonesia panggil. Kerasu, orang Thailand panggil. Manananggal, orang Filipina pula panggil. Dan ada macam-macam lagi nama lain mengikut negara. Dekat Thailand tu pun ada beberapa tempat dia tak panggil kerasu. Sama juga macam manananggal tadi tu. Kat Filipina ada beberapa tempat yang tak panggil tu. Dia sangat popular lah hantu ni. Kalau korang tahu apa lagi nama panggilan untuk hantu penanggal ni, komen kat bawah. Sosok dia, penampakan dia adalah kepala yang bawah dia ni ada usus-usus. Kepala, bawah ni usus-usus. Dia akan terbang malam-malam. Cara kerja pula, modus operandi dia pula lain-lain, beza-beza mengikut negara. Orang Malaysia percaya yang dia ni akan terbang malam-malam cari wanita ibu yang baru melahirkan. Kalau kata malam tu ada ibu yang baru melahirkan, standby. Penanggal confirm akan muncul. Dia cari untuk makan uri tumbuni bayi tu. Kalau kat tempat lain pula, dekat Filipina ke, dekat Thailand ke, ada juga yang diorang cerita, kuyang ni atau penanggal ni keluar makan haiwan peliharaan. Lembu, kambing, ayam, semua dia makan. Dalam satu malam, jumlah haiwan peliharaan yang mati kena makan secara tiba-tiba sangat banyak. Maksudnya bila berlaku macam tu, confirm kampung dia diserang oleh kuyang, kerasu, penanggal, apa-apalah nama yang ada ni. Cara untuk tangkap penanggal, kuyang, kerasu apa semua ni adalah dengan cari badan dia, terbalikkan badan dia ataupun sorokkan badan dia. Yelah, dia kan basically dia kepala dia keluar daripada badan, dia bawa sekali usus perut. Badan dia tu korang kena terbalikkan ataupun sorok badan dia tu bukan dekat tempat dia keluar dia tu. So kepala tu tak jumpa jalan nak masuk. Masa tu dia macam weng, kira macam server dia tak sama, dia tak boleh nak masuk balik. Masa tu boleh tangkap. Begitulah persamaan dan perbezaan hantu Indonesia dan Malaysia. Sebenarnya banyak yang sama. Bezanya panggilan je lah. Mungkin macam Pontianak, Kuntilanak. Tapi dia punya bentuk sama je, sebiji je. Malaysia, Indonesia ni bahasa pun seakan-akan sama, hantu pun lebih kurang sama. Apalah yang nak digaduhkan? Banyak benda yang kita sama. Kita ni serumpun, Nusantara. Andai kata korang suka dengan video ni, tekan butang like. Untuk menyokong channel ni, tekan butang subscribe. Bagi tahu kawan-kawan tentang kehadiran channel ni, tekan butang share. Nak tahu bila lagi akan aku upload? Tekan butang notification. Follow juga TikTok dengan Instagram aku, nama Harith Sam Simon. Senang aja. Semoga kita berjumpa lagi di video Harith Sam Simon #hari semalam yang akan datang. Terima kasih semua. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Bye-bye.